Hari 13 main kempen di kampung-kampung. Ini paling berkesan. Tengok tu, Pakatan Rakyat. Kita kata orang kafir, Kristian, Kristen, tak boleh pun kena apa. Dia kata boleh. Ataupun dia kata kita tak boleh telah. Umat isu. Saya dipanggil dari Negeri Sembilan. Ustaz, tolong Ustaz. Ini hati kaulah ini. Imam-imam pegawai kamu semua. Ada ni bukan saya. Tetapi jangan lupa di Sarawak dalam kata mahkamah tadi, perintah menteri tadi kata tak boleh, mahkamah kata perintah menteri itu tadi tak betul, keputusan mahkamah tinggi itu tergantung, maknanya kira masih keputusan itu tak boleh kan. Tapi kalau nak pilihan raya di Sarawak pada 2011, boleh. Kira-kira 2 minggu sebelum itu, Kabinet mengeluarkan 10 perkara bersabit dengan hal Kristian ini. Satu antara 10 itu Alkitab yang menggunakan bahasa Melayu, yang dalamnya kalimah Allah, boleh dibawa masuk, boleh diimport, boleh dicipta, boleh disiapa di gereja-gereja. Khutbah musik baca bebas. Ada 10 perkara yang bahkan yang di Semenanjung dilarang pun, kerana dah ditahan beberapa ribu naskah Alkitab dalam bahasa Melayu itu untuk masuk ke Semenanjung. Kerana di Semenanjung ni ada orang Sabah, Sarawak Kristian duduk sini, ada orang Indonesia Kristian duduk sini. Di Semenanjung dibenarkan juga, diluruskan oleh kabinet. Tapi orang kampung tak tahu. Sebab itu kelulusan itu tak masuk dalam putusan dan bertaharian. Supaya orang lain tak tahu ni, maknanya permainan. Sebab kalau kerajaan tak buat 10 perkara dibagi menjelang pilihan raya Sarawak, tak tahulah. Kerana di Sarawak, orang Kristian di seluruh negara kita ni dianggarkan 10%. Sebenarnya tak sampai, tapi tak tahu bila, jadi 10-10 lah. Penduduk Malaysia sekarang ni kira-kira banci tahun 2010 28 juta. Kalau 10%, 2,8 juta Kristian. 28 juta tu hampir 70% di Sabah Sarawak. 30% saja sebenarnya. Maknanya kalau 2,8 juta, kalau 70%, jadi waktu 28 maknanya kira-kira 1,800,000 atau 1,900,000 ada di Sabah dan Sarawak. Dari 1,900,000 itu, kalau ambil separuh lah yang boleh mengundi, maknanya kira 950,000 je mengundi Kristian. Kalau orang tu tak mengundi parti penyokong kerajaan, out dia. Itu kita faham tak? Artinya isu kalimah Allah jadi isu politik. Sekarang bila mahkamah dah membuat rayuan bersetuju mengatakan tak boleh orang berislam tak boleh guna. Tiba-tiba menteri-menteri kata satu untuk majalah Herald saja. Menteri Sarawak mereka kata Sarawak. Dan kebetulannya kemudian Mesyuarat Agung Parti Bersatu Parti Bangsa Bersatu PBB di Sarawak. Apa namanya? PBBS apa sebenarnya? Yang ketua menterinya, presidennya ketua menteri Sarawak Mahmud. Menteri Barannya orang Malaysia. Ketika meresmikan Mesyuarat Agung itu atau Perhimpunan Agung itu, Perdana Menteri yang hadir dalam ucapan Perdana Menteri tegas mengatakan bahawa bahwasanya 10 perkara yang diputus oleh Kabinet pada 2011 kemarin, April 2011 masih kekal. Keputusan Mahkamah Rayuan itu tak menyentuh perkara. Mahkamah Rayuan hanya kes daerah sahaja. Orang Kristian boleh terus menggunakan Allah dalam kitab, dalam buku, dalam apa, dalam apa juga. Khasnya di Sarawak.
Hari yang sama, Yusuf Turut berucap merasmikan satu persidangan di Kuala Lumpur. Yusuf Turutnya orang Menteri Sarawak. Bila wartawan tanya, penggunaan kalimat Allah di Semenanjung bagi kitab Bible semuanya, boleh tak? Boleh. Jadi maknanya dulu Sarawak-Sabahnya, sekarang Semenanjung boleh. Karena yang terlarang tadi hanya penggunaan oleh menjadi hero saja. Jadi tuan-tuan, maksud saya ni nak ceritakan ini dia apa main kalimat ni. Kalimat ni ada hubungan agama, dipermain-mainkan untuk tujuan kepentingan politik nak gambarkan. Tapi kita belum kenal lagi apa komen perkasa, jati, pembela, apabila pokok atas kenyataan Perdana Menteri sendiri. Untuk mengukuhkan kenyataan Perdana Menteri tadi itu, yang bahawa keputusan Mahkamah Hakiman itu hanya bersabit Buletin Daerah, Ketua Negara mengeluarkan kenyataan mentafsirkannya. Memang kata Ketua Negara ini hanya untuk majalah daerah sahaja yang tak boleh, yang diputuskan dari mulai dari bawah. Habislah kalau Ketua Negara dia jaga undang-undang dunia negara. Tapi banyak orang yang ahli undang kata ini tafsiran kau. Ya, kalau nak kata boleh, apa nak bawa sama-sama kita boleh semua. Pasal apa majalah Kristian tak boleh? Pasal majalah orang Kristian ni, habis yang lain-lain orang Kristian ni boleh. Alkitab dia, ceramah dia. Kata ini adalah hukum negara sebab majalah atau buletin daerah itu walaupun ditulis untuk orang Kristian sahaja dan diedar di gereja-gereja sahaja, tapi masih boleh sampai kepada orang bukan Kristian khasnya Malaysia. Sebab ada online, ada dalam internet. Bila type Google, tulis daerah, bilangan sekian, bahasa Melayu, boleh baca. Tapi dijawab oleh orang lain pula. Dia kata takkanlah Ketua Negara tak tahu. Google saja tulis Alkitab bahasa Melayu. Dapat baca. Nak baca muka surat apa, ayat apa, bab apa. Buktinya saya sendiri buat. Saya Google Alkitab bahasa Melayu, bab kejadian. Bab kejadian itu cerita Allah makhluk alam yang dalam berita Injil kan, tentang Adam, tentang itu punya dalam tu. Lepas tu nak tengok pasal cerita korban. Dalam kitab orang Kristian dia kata Nabi Ishak yang dikorban. Kita define kan, dia ada juga ulama-ulama tidak berkata Ishak, tapi pendapat yang kuat define lah. Itu saya baca dalam Alkitab, bahasa Melayu. Boleh baca, tak payah beli pun. Saya tak payah ke gereja pun. Jadi hujah Peguam Negara tadi pun hujah kata orang tu memang hujah bodoh. Tapi masa disuruh oleh kerajaan, apa kena buat macam tu? Tak sedap. Sebab dari kuasa undang-undang Peguam Negara lah. Peguam Negara apa-apa pun orang nak sama, nak bawa ke mahkamah, keluar boleh buat dia punya kertas didikan orang ni gini-gini, serah pada Peguam Negara. Peguam Negara tak boleh charge. Itu pikir. Dia kuasa dia. Itu contoh. Jadi permainan ini tak tahu sampai bila nak berakhir. Saya nak tunjuk kes menunjukkan keputusan mahkamah boleh terpakai kepada kes-kes yang lain apabila dia punya keadaan karinahnya sama. Contoh, pada tahun 80-an kalau salah saya, Dewan Undangan Negeri Selangor membuat enactment mengenai
Islam senang masuk Islam, menggalakkan orang Islam mudah masuk Islam, maka dibuat dua peruntukan pindaan yang menyebutkan lebih kurang inilah. Jika ibu bapa yang bukan Islam memeluk agama Islam dan mereka mempunyai anak di bawah tanggungannya yang belum berumur baligh, maka otomatik anak itu ikut agama ibu bapa yang masuk Islam. Katalah Ramasani dengan isteri dia masuk Islam, ada 4 anak semua belum baligh. Baligh itu ikut hukum Islam lah. Kataan pun umur baligh menurut syarak. Negeri Islam Muka, PKK sama mazhab Syafi'i. Dalam perlembagaan negeri kita ini Islam, Ahli Sunnah dan beramal dengan mazhab Syafi'i. So ini kan. Ikut mazhab Syafi'i umur baligh 15 tahun. Itu semua tahu ya. Tahun pun tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiah. Bermaknanya kalau ikut sebab kanan 14 tahun 6 bulan setengah. Itu cukup dah tu. Itu 15 tahun lah ikut Islam. Pasal kita pakai sebab kanan tahun Masehi. Diwartakan lah enakmen tu. Perkenalan raja dikata. Tak tahulah masa dibincang tu alun-alun yang bukan Islam tak pertikaian. Lulus semua. Bila dari warta baru timbul isu, sehingga menyebabkan adun yang kerajaan MCI dan MSI mengugut kalau tak tarik balik enakmen kami keluar daripada kerajaan BN Selangor. Satu lagi yang tadi ibu bapa masuk Islam, anak belum balik. Satu lagi anak yang lahir dalam agama yang Islam, tak kira Hindu ke Buddhis semua, bila telah genap umur baligh, maka dia berhak memeluk agama Islam sekalipun ibu bapanya tidak memberi restu. Maknanya anak seorang Buddhis atau Hindu umur 15 tahun Islam dari tahun Qamariyah atau 14 tahun 16 setengah ikut orang, dia boleh mengucap dua kalimah syahadat masuk Islam. Mak bapak dia tak boleh kacau. Ia syurga bila sudah perkara ini disedari atau dibangkit oleh mereka, ini bercanggah dengan perlembagaan. Sebab umur baligh ikut perlembagaan 18 tahun. 18 tahun tahun Syamsiah, takwim kalender Masehi. 18 tahun baru boleh memilih agama yang dia nak pilih. Mak bapak tak boleh kacau lah. Bawah 18 tahun tak sah Islam dia. Tiba-tiba dalam kata kelang kabut dari itu membantah ini mazhab suruh tarik balik. Seorang ibu bapa mengemukakan ke mahkamah menuntut supaya dibicarakan anaknya yang masuk Islam yang berumur 16 tahun supaya di mana mahkamah memutuskan bahawa kes anak dia tak sah. Seorang Cina, anak perempuan dia umur 16 tahun masuk Islam. Masa ibu-ibu tadi di Selangor ni. Lalu dibawa ke mahkamah, hakim bercalonkan dan memutuskan tidak sah Islamnya. Maka dia kena balik kepada agama asal dia dan bapak dia boleh paksa dia mana. Ada dua kan? Dengan kerusakan itu, kerusakan mahkamah kali mahkamah tinggi bersabit dengan garis dia muat dari tak sah Islam dia. Dua pindaan enakmen dan Islam oleh lus menuju mengenai Islam tadi tak payah bawa tak ke dalam dewan untuk ditarik balik, dengan sendirinya terbatal. Sebab peruntukan menyebutkan bahawa sebarang undang-undang enakmen atau dibuat oleh Dewan Negeri Parlimen yang bercanggah dengan peruntukan perlembagaan adalah terbatal setakat mana dia bercakap, atau dalam istilah undang-undang kita ultra virus dengan perlembagaan. Artinya kes sudah perempuan saja, tapi dia melarat sampai semua tak sah. Itu tak sah, undang tak sah, ini tak sah, tak sah. Jadi maknanya tadi kes